Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16. Katakan ya kepada 10 terbaik. Salam penampang hubungan, pemacu kecemerlangan. Yang berusaha, Puan Indang Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah Penampang. Yang dihormati, Puan Jermaine Marcella Sikijip, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Yang dihormati, Puan Ho Fui Lu, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang dihormati Encik Awang Muhammad Kadir bin Awang Kanak, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Yang dihormati Encik Robert John, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Yang dihormati Puan Jennifer Asing, Wakil Majlis Pengetua. Yang dihormati Encik Kasbullah bin Mangun, Pengurusi Majlis Guru Besar, semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Penampang, semua pegawai dan kaki tangan PPD Penampang, guru-guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dari Terian ke Buayan, singgah berehat di Kolopis, harap semua beri perhatian, mohon saya mulakan majlis. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan PPD Penampang kali keempat bagi tahun 2021. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dapat kita bersama-sama dalam majlis yang bertemakan melestari budaya integriti yang dianjurkan oleh sektor pembelajaran bersama sektor kaunseling pejabat pendidikan daerah Penampang. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Farizan bin Seman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami memanjat rasa syukur kerana dengan izin-Mu kami dapat menghadiri majlis pada hari ini. Semoga majlis ini berjalan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Kurniakanlah jua keazaman untuk kami bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat penampang hubungan pemacu kecemerlangan. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat, serta sentiasa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahi kami kekuatan fizikal, ketahanan mental, kemantapan emosi dan kemantapan rohani agar kami mampu memberi khidmat bakti yang terbaik bagi mengangkat maruah dan imej jabatan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang mendapat rahmat dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Pak Ali menyabit rumput, rumput diberi makan ternakan. Jemput bukan sebarang jemput, jemput menyampai kata aluan.
Untuk itu, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Puan Intan Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah Penampang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Sabah Hebat katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam penampang Huguan Pemacu Kecemerlangan. Yang Berusaha Puan Ho Fui Lu, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, merangkap Ketua Urus Setia Perhimpunan Bulanan. Puan Jimen Maselas Kejip, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Encik Awang Muhammad Kadir bin Awang Kanak, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Encik Robert John, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Konselor Pendidikan Daerah, Pegawai Sipanas Plus, Pegawai SIC Plus. Puan Jennifer Asing, Pengetua SM St. Michael, merangkap Pengerusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Daerah Penampang. Encik Kas Bulan Manggun, Guru Besar SK Pekan Putatan, merangkap Yang di-Petua Majlis Guru Besar Daerah Penampang. Semua penolong pegawai, semua pengetua, semua guru besar, semua anggota kumpulan pelaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama sekali lagi dalam Perhimpunan Bulanan Pejabat Pendidikan Daerah Penampang secara dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ucapan terima kasih dan tahniah kepada sektor pembelajaran selaku urus setia pada Perhimpunan Bulanan kali ini. Untuk makluman, Perhimpunan Bulanan ini digabungkan di antara Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Penampang dan juga Perhimpunan Bulanan bagi bulan November dan juga Disember tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam Perhimpunan Bulanan pada kali ini, tema yang kita bawakan adalah melestari budaya integriti. Kaki tangan, staf ataupun penjawat awam yang berkualiti merupakan aset penting terhadap kejayaan sesebuah organisasi maupun negara. Sifat amanah, telus, tanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam merupakan intipati kepada istilah integriti. Dengan kata lain, integriti dalam pekerjaan dan organisasi bukan sekadar penglibatan diri individu untuk menyediakan keperluan dirinya sahaja, sebaliknya melibatkan tindakan baik yang dilakukan dalam tugas dan semua ini mempunyai kaitan erat dengan ajaran agama dan tanggungjawab kita sebagai manusia. Integriti yang merosot dalam kalangan penjawat awam akan mengakibatkan kepincangan dalam pentadbiran dan salah laku dalam organisasi. Justru pengamalan dan pemahaman terhadap integriti dan etika amat perlu dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Tema ini sangat bertepatan dengan tajuk perkongsian oleh Encik Aaron Mak Pius, seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya dan ketika ini menjadi pelatih dalam kamar di negeri Sabah. Beliau merupakan anak jati Sabah yang berasal daripada Penampang dan lebih membanggakan ibu beliau merupakan seorang penolong pegawai di unit pemulihan khas sektor pembelajaran PPD Penampang. Encik Aaron akan membuat perkongsian bertajuk Perundangan dan Salah Laku Penjawat Awam. Marilah kita sama-sama meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman berkaitan etika, peranan dan tanggungjawab kita sebagai penjawat awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Perhimpunan Bulanan ini merupakan satu perjumpaan bertujuan untuk perkongsian ilmu dan juga perkongsian pengurusan kerja yang berhema. Selain itu, melalui Perhimpunan Bulanan ini juga
Ianya akan dapat meningkatkan motivasi bekerja dengan pengiktirafan pencapaian dalam pelbagai bidang yang dicapai oleh para pegawai di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah, termasuklah pegawai-pegawai di PPD, pengetua, guru besar serta pendidik dan juga anggota kumpulan pelaksana. Dalam perimpunan bulanan kali ini, kita juga turut meraihkan sambutan hari jadi warga, Pejabat Pendidikan Daerah, pengetua dan juga guru besar. Justru melalui perimpunan bulanan ini, kita akan dapat mengeratkan lagi silaturahim antara pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah dan juga warga sekolah. InsyaAllah pada masa akan datang, perimpunan bulanan ini kita usahakan untuk diadakan secara bersemuka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Penampang juga kita raikan bersama-sama dalam Majlis Perimpunan Bulanan pada kali ini. Syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah Mekar Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Cendekiawan ada menyatakan tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit empedu. Usaha dan keringat yang dicurahkan memang untuk kita hargai. Maka pada hari ini kita akan memberikan pengiktirafan kepada warga sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan akademik sepanjang tahun 2021. Antara anugerah yang akan disampaikan dalam Mekar PPD Penampang ialah penolong kanan pentadbiran sekolah menengah dan sekolah rendah, ketua bidang terpuji, ketua panitia terbaik sekolah menengah dan sekolah rendah, setiausaha peperiksaan terbaik sekolah menengah, PDPR sekolah menengah dan juga sekolah rendah, PLC terpuji sekolah menengah dan juga sekolah rendah, pengurniaan pingat guru pemulihan khas, pengurniaan pingat program pendidikan inklusif model holistik tahun 2021, dan sijil penghargaan kepada guru yang melaksanakan kajian tindakan khas ataupun dikenali sebagai PROKAT. Semua pengiktirafan ini akan menjadi pencetus semangat kepada warga sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah masing-masing di masa akan datang. Akhir kata, saya berharap perimpunan ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang dan semoga PPD Penampang akan dapat mencapai lebih kejayaan dan kecemerlangan. Semoga hubungan yang terjalin di antara PPD dan juga warga sekolah akan lebih erat dan kita sama-sama berganding bahu dalam memacu kecemerlangan pejabat pendidikan daerah. Indah jambangan bersulam ranting, bunganya lebat di dalam bakul. Andai ringan sama dijinjing, andai berat sama dipikul. Megah berkibar di pagi hari, jalur gemilang lambang kesepakatan. Integriti bermula dengan diri, jalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan PPD atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, kita teruskan perimpunan bulanan pada pagi ini dengan menjemput Encik Aaron Mark Pius, pelatih dalam kamar Sabah, Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya untuk berkongsi tentang perundangan dan salah laku penjawat awam. Dipersilakan. Salam sejahtera semua. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan salah laku disiplin dalam kalangan anggota-anggota kerajaan. Ya. Jadi banyak orang tidak tahu, ya, masih lagi memandang enteng dan tidak memberi perhatian langsung berkenaan dengan isu-isu ini. Ya. Jadi banyak orang pun masih tidak lebih fokus dan tidak memberi perhatian dan tidak mau ambil tahu pun berkenaan dengan apakah jenis kesalahan-kesalahan yang kita lihat serius dan apakah jenis kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah dan apakah jenis-jenis kesalahan yang boleh sekadar diambil tindakan disiplin oleh pihak kementerian masing-masing, ya.
Jadi seperti mana yang saya nyatakan, hari ini kita akan membicarakan dua jenis kesalahan yang mana sebagai anggota kerajaan perlu tahu. Ya, kalau kita berbicara berkenaan dengan salah laku kerajaan ini sampai esok pagi pun kita tak akan habis. Kita tak akan habis bicara ini. Tetapi saya akan memberikan satu pendekatan yang mudah untuk kita faham jenis-jenis kesalahan yang mana adalah serius dan tahap keseriusan, daripada tidak serius hingga ke yang serius. Tahap pertama ataupun tahap kedua dan tahap ketiga dia tidak serius, yaitu kesalahan-kesalahan yang membabitkan lembaga disiplin, membabitkan disiplin pekerjaan. Yang membabitkan disiplin ini seperti datang lewat, tidak datang kerja, ataupun penyelewengan dalam berkenaan dengan masa untuk datang kerja, lapor diri dan sebagainya. Mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang lain yang mana juga boleh dirujuk kepada di kawasan-kawasan kepada kementerian yang mana mempunyai lembaga disiplinnya sendiri. Jadi tindakan-tindakan ini boleh diambil oleh kementerian yang berkenaan. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini seperti datang lewat ataupun gagal melapor diri ataupun gagal melaksanakan tugas-tugas yang diberikan itu, ataupun tanpa sebab telah pun melakukan menunjukkan satu prestasi yang highly questionable. Contohnya seperti guru yang tidak datang mengajar, yang tidak mengikut kepada falsafah pendidikan, yang telah melakukan ataupun membuat pengajaran ataupun pembelajaran bersama murid-murid yang lari daripada kurikulum, ataupun cuba untuk memesongkan beberapa pada waktu pembelajaran itu cuba untuk memesongkan beberapa fakta. Contohnya pengajaran dalam sejarah, cuba untuk mengajar sesuatu yang di luar dari sejarah dan yang salah, yang telah pun mengeluarkan beberapa kenyataan yang yang sebenarnya melanggar kepada falsafah pendidikan, yang bersikap resis, yang bersifat cuba untuk merendah-rendahkan akhlak dan moral ataupun maruah seseorang murid. Itu semuanya boleh dilapor kepada kementerian berdekatan. Dalam keadaan ini adalah Kementerian Pendidikan. Jadi saya ambil Kementerian Pendidikan ini sebagai satu contoh sebab contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Tetapi ada satu kesalahan yang mana kita kena faham tidak boleh, dan satu kesalahan ini tidak hanya berhenti di dalam siasatan dalaman oleh pihak kementerian. So siasatan ini ataupun kesalahan-kesalahan kementerian ini, kesalahan individu-individu ini adalah melibatkan satu kesalahan jenayah. Contohnya kesalahan jenayah ini adalah kesalahan yang membabitkan di bawah kesalahan jenayah, contohnya rasuah. So apabila ada kesalahan-kesalahan yang dianggap serius ini tidak boleh hanya disenyapkan oleh kementerian saja. Sebab ada kementerian yang telah diberi mandat di bawah perlembagaan untuk menyiasat perkara ini. Dan akta yang diberikan yang akan dirujuk, yang dirujuk dan diberi mandat kepada agensi ini adalah Akta 694, yaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Akta 694 tahun 2009. Boleh dapatkan kopi di mana-mana bookstore ataupun kedai buku, mesti ada. Akta SPR ini sangat penting. Kalau boleh simpan satu keping, simpanlah sekeping buku itu di dalam bersama anda, sebab itu sangat penting untuk kita rujuk pada masa-masa akan datang. Dan saya rasa even mana-mana anggota kerajaan perlu ada, kerana ini bukan melibatkan salah laku saja, yang melibatkan bagaimana untuk membuat report, bagaimana untuk buat laporan dan sebagainya. So kita tidak akan berbicara, kita akan bicara perkara itu kemudian hari. Tapi hari ini kita akan berbicara dengan apakah kesalahan-kesalahan yang boleh dilayakkannya untuk disiasat di bawah Akta SPRM dan boleh diambil tindakan dan sehingga kan boleh dibuat pendakwaan. Itu sangat penting, ya. Baik, banyak kesalahan-kesalahan, ya, tetapi kesalahan yang paling penting yang selalu kita dengar, ataupun kesalahan yang sangat
selalu yang kita lebih selalu dengar di dalam media sosial ya, adalah di bawah kesalahan rasuah. Apa itu rasuah? Banyak orang tahu rasuah itu bagaimana sebenarnya. So di dalam kacamata undang-undang, rasuah ini hanyalah satu huruf ataupun satu perkataan dan yang melabitkan 6 huruf rasuah. Tetapi apakah maksud rasuah ini? Rasuah maksudnya kita boleh lihat pada section 17 dan section 18. Section 17 berkenaan dengan meminta dan menerima rasuah, itu menawarkan diri sendiri, menawarkan sesuatu kebaikan dengan satu untuk mendapatkan satu kebaikan untuk diri sendiri, menawarkan sesuatu kepada orang lain, orang awam, untuk menerima habuan. Dan habuan ini bolehlah dari segi undi, dari segi uang, dari segi apa-apa yang mana di bawah definisi habuan. Kita lihat daripada Akta SPRM nanti. Alright. So, section 16 dan 17A ini berkenaan dengan meminta dan menerima rasuah, dan section 17B ini adalah menawarkan dan memberikan suapan. Dua perkara berbeza ya. Satu, meminta dan menerima rasuah. Maksudnya saya terima rasuah. Oh, hari ini saya tahu hari ini ada mungkin ada projek yang melibatkan beberapa yang mana memerlukan tender. Memerlukan tender di dalam kawasan pejabat ini. Maka saya akan suruh kawan saya untuk tender, dan saya boleh luluskan tender itu. Saya mempunyai hak dan saya mempunyai kuasa tertentu untuk meluluskan tender itu. Especially kalau tender itu bukan tender terbuka. Dan sebab dana yang berkenaan dengan apa-apa kerja-kerja ini selalunya dana-dana adalah dana kerajaan, ya, tidak melibatkan dana swasta. Jadi apabila perkara ini berlaku, jadi saya menggunakan influence saya ataupun kuasa saya, untuk saya mendapatkan habuan saya. Mungkin dia tidak berada dalam bagian dalam keadaan wang, mungkin juga bukan bentuk dalam wang, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain, yang mana memberikan manfaat kepada saya. Itu mungkin di bawah section 16 atau 17A. Kedua adalah menawarkan dan memberi suapan. Ini menawar dan memberi suapan juga adalah satu kesalahan, tapi tidak terlalu melibatkan anggota kerajaan, melibatkan orang luar, yaitu cuba untuk memberikan suapan kepada anggota kerajaan. Contohnya ada instances ataupun keadaan-keadaan yang mana di dalam kerajaan ataupun di dalam jangan kata kerajaan ya, kita katakan dalam pihak pendakwaan. Pendakwaan ni dalam kerajaan lah. Ada juga pihak-pihak ataupun yang tycoon ke ataupun mana-mana individu yang tidak bertanggungjawab ya, cuba untuk memberi suapan kepada pihak pendakwa supaya kes digugurkan dan sebagainya. Ini berlaku. Jadi itu boleh di bawah section 17B. Section 18, yaitu section ketiga, yaitu mengemukakan tuntutan palsu. Ini selalu banyak orang pantang enteng ya. Dia ingat ini tuntutan palsu hanya stop dekat sekadar siasatan kementerian saja. Dia tidak melibatkan tuntutan yang lain, ya, tidak melibatkan apa-apa pendakwaan yang lain. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya mengumpulkan tuntutan palsu oleh pihak kerajaan adalah kepada pihak kerajaan ya, ataupun kepada pihak kerajaan oleh individu yang bekerja di bawah kerajaan boleh didakwa di mahkamah. Di bawah mana? Di bawah section 18. Jadi jaga-jaga, banyak orang tidak memberi perhatian. Banyak orang mengatakan ataupun fikir bahawa perkara ini enteng saja, boleh buat, mungkin tak apa, it's a matter of money. Claim cuba untuk buat tuntutan, sebenarnya tuntutan RM100, cuba buat tuntutan 150. 50 saja, tak ada masalah pun. 50 je, tapi saya bayar balik lah. Kalau kantoi saya bawa balik macam tu. This is wrong. Itu boleh didakwa sebenarnya. Itu boleh didakwa ya. Itu sebagai satu prinsip lah. Tetapi
keseriusan kepada hukuman itu nanti kalau didapati bersalah juga tertakluk kepada budi bicara mahkamah, ya. Dan budi bicara ini dijalankan melihat kepada sama ada perkara ini telah pernah berlaku banyak kali ataupun pertama kali ataupun kedua kali. Tetapi lembaga disiplin, masalah disiplin masih juga berlakunya, masih juga boleh diambil tindakan secara selari. Okay. Dan salah satu lagi adalah menggunakan jawatan kedudukan suapan pegawai badan awam. Section 3. I think ini adalah satu kesalahan yang sangat serius dan juga satu kesalahan yang sentiasa berlaku. Pendakwaan kalau kita lihat Section 23 banyak berlaku. Okay. Section 23 SPRM menggunakan kedudukan untuk suapan atau menggunakan jawatan. Ini kepada anggota-anggota kerajaan yang mempunyai portfolio ataupun kuasa-kuasa tertentu kepada sesuatu perkara. Harus berhati-hati kerana siasatan boleh dibuat terhadap anda sekiranya ada unsur-unsur jenayah seperti ini. Jadi ini adalah 4 section yang mana melibatkan kesalahan yang serius, ya, kesalahan yang serius yang boleh didakwa di mahkamah dan boleh disiasat dan dibawa didakwa di mahkamah. Dan saya juga ingin sentuh berkenaan dengan siapa yang boleh melapor. Okay, apakah seseorang itu akan diberikan perlindungan apabila melapor kepada pihak SPRM berkenaan dengan kemungkinan berlakunya ketirisan, salah laku seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kalau saya juga ingin menyatakan pada pihak tuan, kalau dulu kata none of my business, tuan boleh hidup lena, hidup lena tak ada masalah. Tetapi di dalam akta SPRM ini gagal melapor walaupun tuan sendiri mempunyai pengetahuan berkenaan dengan kemungkinan ketirisan ini, tetapi gagal melapor kepada SPRM itu adalah satu kesalahan. Jadi di bawah Section 25(1) Akta SPRM 2019, denda tidak melebihi 100,000 dan penjara pun ada, iaitu tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi itu adalah kesalahan serius. So if you know something, kamu walaupun tuan kena ambil tahu dan laporkan kepada pihak berkuasa. Itu bukan tuduhan, kita belum ada lagi tuduhan, cuma hanya lapor kepada SPRM supaya SPRM boleh buat siasatan. Sama ada memang ada ketirisan ataupun memang ada salah laku dan sebagainya, itu terpulang kepada SPRM untuk membuat siasatan. Okey. Dan di bawah Section 25(3) juga denda tidak melebihi 10,000 atau tidak melebihi 2 tahun. Tapi ini adalah gagal melapor permintaan dan atau memperoleh suapan. Maksudnya kita tahu ada instances yang mana seseorang pegawai itu, sesebuah organisasi itu telah meminta dan memperoleh suapan. Itu pun boleh menjadi satu kesalahan jenayah. Keduanya adalah yang seperti mana kita lihat, gagal melapor pemberian janji dan tawaran rasuah. Itu di bawah Section 25(1) dan 2 adalah satu kesalahan yang boleh melebihi denda yang melebihi 100,000 dan tidak melebihi 10 tahun penjara. Jadi boleh merujuk kepada Section 25. Gagal melapor ini adalah satu kesalahan. Cuma perbezaan dia adalah gagal melapor pemberian janji atau tawaran rasuah. Itu serius. Kedua, gagal melapor permintaan. Satu itu pemberian, kedua ini permintaan atau memperoleh suapan. Itu perkara berbeza. Dan
sekiranya Anda melapor kepada SPRM, jangan risau sebab masyarakat tidak perlu gentar, takut, kerana SPRM sentiasa memastikan identiti dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, dan sekiranya dijadikan saksi dalam pendakwaan juga, ianya juga akan dirugi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Okey. Jadi ini sekian daripada saya, harap bermanfaat. Ucapkan kepada Encik Aaron Mark Pius di atas perkongsian tadi. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sebagai tanda terima kasih dari warga PPD Penampang, disampaikan sijil penghargaan secara dalam talian kepada penceramah. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita diteruskan dengan penyampaian sijil secara dalam talian. Penyampaian sijil pada perhimpunan kali ini adalah daripada sektor pembelajaran, sektor perancangan dan sektor pembangunan murid. Berikut dipaparkan penerima-penerima sijil penghargaan pengiktirafan kepada guru-guru dan sekolah-sekolah daerah Penampang serta pekerja contoh bagi perhimpunan bulanan kali ini.
Syabas dan tahniah kepada semua penerima. Semoga penghargaan serta pengiktirafan yang diberikan menjadi pemacu ke arah kecemerlangan berintegriti, seterusnya melestarikan penampang huguan pemacu kecemerlangan. Hadirin yang dikasihi sekalian, paparan seterusnya adalah insan-insan istimewa yang telah dan akan menyambut hari lahir pada bulan November dan Disember yang kita raikan bersama. Bunga mawar dipetik jangan, nanti duri tercucuk tanang. Selamat hari lahir kami ucapkan, sudah bertambah usianya badan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualiti unggul diri dan organisasi. Budayakan integriti melalui tingkah laku beretika, jujur, amanah, mengikut bidang kuasa dan tugas masing-masing, serta telus, tiada konflik pribadi, berwibawa, accountability, patuh kepada peraturan dan undang-undang yang menjadi keutamaan dalam hidup kita sepanjang masa. Saya Dayang Azizah binti Haji Abdullah selaku pengacara Majlis Perhimpunan Bulanan PPD Penampang mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini. Saya akhiri dengan petikan kata-kata cendekiawan. Kebijaksanaan menjanjikan kejayaan dan kebahagiaan, tetapi jika disalahgunakan akan mewujudkan penderitaan. Rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan yang menjelma. Kita tidak boleh mencipta pengalaman, kita mesti menghadapinya. Sekian saja, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.